Hai, salam Jumaat 3 Februari 2023 bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Saya Helena Pallavi dan juga rakan setugas. Dan saya Afgan. Jodoh pasti bertemu. Pagi ni saya nak menyanyikan lagu Jodoh Pasti Bertemu. Soalan jodoh hari ni topik perbincangan kita. Kon jadi Afgan pagi ni kan. Kejut bergandingan dengan Afgan. Afgan memakai full set baju Melayu untuk pagi ni. Bukan saya Dina Asyar Salim. Menemani anda dah lama tak bersama dengan Helena. Dekat sebulan yang tak bersama. Yelah, awak kan cuti panjang. Kantoi di situ. Keluar negara. Kita simpan dulu yang tu. Baik, antara yang menarik perhatian kita semalam pelancaran yang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri berkaitan tentang bagaimana hala tuju Malaysia selepas kita mendengar frasa Malaysia Madani semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Pastinya kita lihat bagaimana ia dipromosikan kepada rakyat Malaysia. Betul, dan kalau kita tahu ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 19 Januari berteraskan 6 rukun, iaitu kalau kita lihat kita ada kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Dan logo yang baru diperkenalkan ini kelihatan seperti tapak tangan. Ada 4 warna dan jom kita saksikan ataupun kita tengok secara detail. 5 jari dengan jalur merah putih itu ditunjukkan merupakan simbol kepada rukun negara yang juga merupakan asas ideologi Malaysia. Dan kalau kita lihat tapak tangan tu berbentuk bulat, itu melambangkan kebulatan, muafakat dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan seperti biasa kalau ada bulan sabit dan juga bintang itu, bulan sabit itu sendiri melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan, dan bintang berbucu 14 itu melambangkan perpaduan. Kita ada 13 negeri, 1 wilayah persekutuan. Dan seperti kita tahu juga warna-warna yang digunakan adalah sama juga dengan warna yang digunakan dalam jalur gemilang. Kita ada merah, putih, kuning dan biru. Warna-warna ini kalau seperti yang kita sedia maklum, biru melambangkan kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Merah itu melambangkan jati diri, keberanian dan juga keazaman. Kuning adalah nilai tradisi dan kearifan tempatan, manakala putih pula keluhuran budi, kesucian hati dan juga hasrat murni. Dan ini adalah logo yang diperkenalkan dan diusulkan sebagai jalan ke depan untuk Malaysia serta masyarakatnya yang rencam dalam budaya dan juga kaum. Kalau tengok logo ni, dia sangat dekatlah dengan kita kerana ia melambangkan juga kepada jalur gemilang seperti sebut. Warna elemen itu ada 4 warna, dan juga kalau tengok simbol tu dengan bulan dan bintangnya seperti di dalam jalur gemilang, dan saya kira ia sangat dekat dengan jiwa rakyat Malaysia. Dan kita harapkan agar logo ini juga akan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dan dipromosikan lebih banyak lagi. Terfikir juga sebab kalau dia berbentuk tangan, dia macam salam Malaysia Madani. Tiba kita pula kita pula terus. Okey, tak apa, anda nak konotasikan bagaimana tidak ada masalah asalkan ia berpadukan kepada sesuatu yang baik kepada negara kita. Dan daripada situ juga bagaimana pandangan daripada Perdana Menteri kita kerana mahu membawa Malaysia ke arah lebih keterhadapan selaras dengan konsep Malaysia Madani yang hanya bukan sekadar kemodenan infrastruktur semata-mata, tapi kemudian dalam konteks daya fikiran dan juga ketamadunan itu sendiri. Maka beliau mencadangkan juga untuk wujudnya kerjasama syarikat swasta dan juga TVET ataupun memperkasakan TVET itu latihan vocational, teknikal dan latihan vocational dalam negara kita, bagi memastikan supaya sumber manusia itu tidak hanya disia-siakan kepada perkara-perkara yang bersifat STEM ataupun sains dan teknologi semata-mata, tetapi juga perlu untuk dikembangkan dalam konteks teknikal dan latihan vocational. Melalui kaedah ini diharapkan agar lebih berkembang lagi penguasaan TVET dalam kalangan masyarakat, kerana apabila ianya melibatkan dengan pihak swasta secara tidak langsung, ianya akan mewujudkan keadaan demand. Sebab kita ni bila belajar pastinya kita nak bekerja. Bila nak bekerja ni perlukan tawaran kerja, dan tawaran kerja itu bermula juga daripada pihak swasta yang menawarkan peluang pekerjaan. Dan strategi ini juga akan menjadi usaha daripada pihak swasta, khususnya syarikat besar seperti kita ada Petronas, menawarkan bidang oil and gas, dan banyak bidang lagi sebenarnya kalau cakap soal TVET ini. Dan diharapkan juga melalui strategi ini ia dapat mempertingkatkan lagi kemahiran dalam konteks upskilling daripada masyarakat di peringkat rendah sehingga ke peringkat tinggi. Kalau kita lihat bagaimana Malaysia memang saban tahun cuba mengusahakan supaya bajet kita beri kepada TVET itu sentiasa meningkat. Tahun lepas saya lebih kurang dalam 67 bilion ringgit diperuntukkan. Nanti tahun ini 24 hari bulan nanti bajet 2023 akan dibentangkan. Kita harapkan angka itu akan meningkat.
Betul, dan kerana TVET ini memang satu perkara yang tak boleh kita lupakan untuk zaman sekarang. Baik, ni kalau anda di luar sana tertanya-tanya waktu tengah hari nanti nak makan apa, Dini dah ada menu ke belum? Belum lagi, sebab kita nak cari yang paling murah. Biasalah kadang-kadang kita ni kan nak cari jodoh, nak jodoh kita berjimat pula. Sebab nanti kita nak mendirikan rumah tangga kan. Nampak saya bila ada jodoh. Bila mendirikan rumah tangga dia kena ada sakinah, mawadah dan rahmah Ya, kan. betul. Rahmah dan ini kita nak cerita tentang menu rahmah yang diperkenalkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub, berkata sekarang orang ramai boleh menikmati juadah makanan yang murah, sihat dan seimbang serendah RM5 dengan hidangan yang ada nasi, protein sama ada ayam ataupun ikan, sayur, dan ada sesetengah kedai akan memberi air secara percuma. Dan semua makanan-makanan ini kalau kita lihat reaksi pelanggan di Pasar Raya Maidin Tunjung, Kelantan, katanya murah adalah murah, sedap dan menyelerakan. Ada juga yang menyatakan bahawa memang mampu dibeli, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah. Dan ada juga yang menyatakan bahawa ini adalah langkah bijak untuk mengurangkan beban rakyat Malaysia yang sekarang ni tertekan dengan kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya. Dan katanya harga menu ramah RM5 ini telah pun diperkenalkan di 15 permis makanan di seluruh negara. 15,000 Betul, 15,000. Saya belum jumpa lagi, tapi katanya ada banyak dekat Maidin. Tak silap saya kedai Mamak Pelita pun ada. Betul, ada. Ini sambutan cukup besar dan kita harapkan agar lebih banyak lagi penyertaan daripada premis-premis lain. Saya menarik sebab tengok Maidin menawarkan RM4.90. Dia bagi diskaun 10% lagi. Dan ia lengkap dengan air sekali. Betul. Mana nak cari sekarang ni? Tapi kan terfikir kan, kalau syarikat-syarikat franchise makanan fast food dan sebagainya turut serta dalam menu rahmah ini, mungkin dia lebih beratur je lagi. Yeah. Itu kita tak nak. Okey, ringkas saja di penghujung ini, antara dalam keadaan kita sedang meneruskan kelangsungan kehidupan, jangan kita lupa bahawasanya cuaca kadang tidak menentu. Betul. Khusus di kawasan Johor dan juga Sabah ini. Kadang-kadang meningkat, kadang-kadang kurang peningkatan daripada banjir ini akan turun, kadang banyak, kadang turun, kurang, tapi cuaca tak menentu kan. Tapi apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ini, sentiasa bersiap sedia dengan maklumat-maklumat terkini. Terus subscribe lah kalau boleh dengan mana-mana portal-portal rasmi seperti Met Malaysia untuk dapatkan maklumat terkini, kerana kalau kita tidak berjaga-jaga di peringkat awal, takut nanti kita terlepas sebab dia cepat sangat naik tau. Betul. Kalau hujan ni, bila air banjir ini dalam masa 1-2 jam boleh saja terus naik ke paras pinggan dan sebagainya. Kadang-kadang tak payah tunggu 1 jam. 1 jam, betul. Tak payah pun kalau hujan jadi kita lebat kena dan sentiasa sebagainya. alert lah dalam perkara ini, dan kita harapkan bangsa yang terkesan akan dipermudahkan urusannya. Baik, itu sahaja berkata tentang di portal bernama.com. Lagi kita akan bersama dengan rakan tugas dari Bilik Berita untuk berita-berita lanjut. Dalam masa yang sama juga anda boleh untuk saksikan bersama dengan kita dalam konten yang sama. Kalau ada pandangan dan juga pendapat ataupun maklumat rasmi, boleh kongsikan kepada kami di AKM, iaitu di akm.bernama.tv@gmail.com. Dan selepas ini nak saksikan juga cuaca tadi kita sebut kan. Betul, dan kita juga nak bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan berkompromi dengan sebarang isu keselamatan, terutama membabitkan warga asing yang menceroboh tanah sama ada milik persendirian maupun kerajaan untuk dijadikan penempatan haram. Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, semua pihak termasuk agensi penguatkuasa seperti Jabatan Imigresen Negeri Sembilan JIMNS, polis serta pihak berkuasa tempatan perlu ambil tindakan segera selain memantau semua kawasan berisiko bagi memastikan kes tidak berulang.
Saya berharap semua pihak berkuasa, tak kira pihak polis, immigration, jabatan apa sekalipun, majlis bandaraya sekalipun, supaya menyemak pejabat tanah kita sekali untuk menyemak, dan apa juga aduan harus diambil tindakan segera. Kita tak nak esok dah ada perkampungan yang lama, dan kita masa tu baru kita rasa susah untuk kita pindahkan mereka. Jadi ini tidak harus berlaku, dan saya ingatkan sekali lagi bahawa ini tidak seharusnya berlaku. Ini menunjukkan bagaimana keselamatan rakyat negeri kita, rakyat negara kita bila-bila masa boleh merosakkan keselamatan negara. Semalam, JIMNS menahan 67 pendatang tanpa izin Indonesia terdiri daripada 11 lelaki dan 20 wanita dewasa serta 30 kanak-kanak termasuk bayi berumur 2 bulan di sebuah penempatan haram di Nilai Spring, Negeri Sembilan yang dipercayai beroperasi sejak lebih 2 tahun. Pengarahnya Kenneth Tan Ai Kiang dilaporkan berkata hasil risikan mendapati penempatan berkenaan memiliki kemudahan sekolah menggunakan silibus pendidikan negara jiran, malah turut dilengkapi beberapa set generator bagi membekalkan kemudahan elektrik. Jelasnya anggota yang terlibat dalam operasi itu perlu berjalan kaki meredah kawasan hutan sejauh 1.2 km untuk sampai ke kawasan penempatan yang tidak rata dan berpaya serta dikelilingi besi serpihan jerat dan anjing liar. Datuk Seri Aminuddin berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan bersama agensi penguatkuasa negeri selain meminta Majlis Keselamatan Negeri untuk mengambil tindakan proaktif membendung perkara itu. Sindiket jual barang tiruan mengaut keuntungan dengan lebih berani apabila taktik pemasaran digunakan secara terang-terangan menerusi aplikasi dalam talian menjadikan sasaran jualan lebih meluas ke seluruh negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur membongkar kegiatan dua premis menjual beg tiruan berjenama untuk jualan sempena Aidilfitri tidak lama lagi. Serbuan ke atas dua premis membabitkan pemborong di Jalan Haji Taib, Chowkit dan satu lagi stor penyimpanan di Pandan Perdana berjaya merampas lebih 11,000 unit barang bernilai RM250,000. Pengarah KPDN Kuala Lumpur, Arifin Syamsuddin berkata, pihaknya bersama wakil pemilik cap dagang melakukan risikan 2 minggu sebelum menahan pemilik bersama 2 pekerja. Ini premis yang beroperasi di Chowkit ni didapati menjual barangan ni secara atas talian ke seluruh Malaysia, dan dia punya modus operandi kali ini adalah menumpukan atas talian ni bagi membekalkan stok untuk perayaan Aidilfitri yang akan menjelang tidak lama lagi lah, lama juga, tapi dia punya fokus adalah untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri, di mana mereka stor penyimpanan yang kita serbu di Pandan Perdana ini memiliki ribuan beg berjenama dan menjadi pembekal utama serta pemborong kepada banyak peruncit di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Semakan mendapati dua premis ini disewa individu sama dengan bayaran RM12,000 sebulan dan menjalankan perniagaan sejak 5 tahun lalu. Bekalan beg tiruan didapati dari China dan diperoleh pada kos RM10 hingga RM80 seunit dan akan dijual pada harga borong iaitu RM20 hingga RM80 seunit. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM akan terus ditingkatkan lagi dengan membina 40 rumah menerusi Rumah Peduli Veteran yang dijangka siap Disember ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata inisiatif tersebut bagi mengurangkan beban peningkatan kos sara hidup yang perlu ditanggung serta menghargai jasa dan pengorbanan veteran kepada negara. Adli berkata permohonan pembinaan rumah itu akan ditapis berdasarkan garis panduan ditetapkan termasuk garis kemiskinan negara melalui IKASIH selain pendapatan dan tanggungan bilangan anak dan yang masih bersekolah. Rumah berluasan 850 kaki persegi itu merangkumi 3 bilik tidur dan sebuah bilik air dengan setiap unit dianggarkan bernilai antara RM65,000 hingga RM80,000
sudah pun menerima permohonan dari seluruh negara. Tahun ini kita akan berusaha untuk bangunkan 40 rumah percuma yang kita berikan kepada veteran. Memang dalam tempoh ini kita terima banyak juga permohonan dan kita akan nilai, dan bagi mereka yang layak itu kita akan pastikan bahawa mereka ada penempatan. Itu salah satu inisiatif Jabatan Hal Ehwal Veteran melalui ATM untuk pastikan veteran-veteran yang betul benar-benar memerlukan tempat berlindung itu diberikan perhatian. Jelas Adli, inisiatif tersebut adalah kesinambungan kepada usaha yang dilakukan sejak tahun lalu yang sudah membina 25 rumah. Beliau berkata pihaknya akan terus menyantuni lebih 200,000 veteran di seluruh negara dan turut bekerjasama melalui JHEV ATM dan persatuan di peringkat negeri bagi memastikan golongan itu mendapat bantuan selayaknya mengikut keperluan. Di mana kita telah sedang merangka derma siswa bagi anak-anak veteran supaya mereka boleh melanjutkan pelajaran di peringkat TVET dengan lebih baik dan lebih tersusun untuk masa depan veteran itu sendiri. Memang saya akui antara aspek yang penting yang kita akan hubungkan adalah peranan kita di Jabatan Hal Ehwal Veteran dan juga hubungan kita dengan keseluruhan veteran yang ada dalam negara kita. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey. Untunglah seorang ni lepas habis kerja dia boleh terus pergi masjid. Bukan untuk solat Jumaat, sebelum solat Jumaat tu dia nikah dulu. Sebab jodoh dia dah muncul. Harapnya adalah selepas kita berdiskusi soal bila jodohku tak muncul-muncul, kita duduk sambil cakap pasal jodoh ni kan, satu topik yang saya kira sangat menarik lah kan. Untuk mereka yang memang tak jumpa jodoh lagi tu dah satu hal. Yang dah jumpa jodoh tapi tak cari lagi jodoh tu satu hal lagi. Ni satu masalah lagi ni kan. Baik, jangan sekali-kali. Untuk kawan lelaki jangan sekali-kali. Okey, kita bersama kali ini dengan Ustazah Nur Adibah Ruzain, merupakan seorang pendakwah bebas, untuk kita bercakap soal bila jodohku tak muncul-muncul. Ustazah, kalau tak muncul-muncul tu kita nak cari ke kita nak tunggu je Ustazah? Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Halina dan juga Ashraf ya. Jadi masya-Allah bila cakap tentang jodoh ni, it's a very complex very complex thing, benda yang sensitif dan kompleks. Jadi kita tak boleh tengok daripada satu dimensi saja. Persoalan jodoh merupakan salah satu daripada ketentuan tetapan takdir Allah Taala. Tetapi kita disuruh berusaha dan pastikan usaha kita tu mendapat pahala lah. Jadi jodoh ini perlu diusahakan, dan ada juga yang berusaha dengan cara-cara yang berbeza. Ada yang memang proaktif. Ya, ada yang usaha dengan 1/3 malam di dalam doa kan. Macam Ashraf kan mungkin. Betul, saya usaha tu insya-Allah. Masya-Allah. Okey. Ustazah, betul kalau kata macam cerita pandangan pertama itu berdebar-debar, itu antara tanda-tanda itulah jodoh kita yang sering kali saya biasa dengan kita geng-geng lelaki ni kan, bila borak-borak tu macam biar aku nampak awek ni berdebar-debar, jodoh rasanya. Itu biasalah kita dengar perkataan bagi lelaki bila sembang-sembang tu kan. Tentang 10 orang pun dia nampak berdebar. Itu kita tak tahu adakah itu tanda yang kita boleh rasa, dan adakah itu merupakan sebahagian daripada tanda bahawasanya seorang itu adalah jodoh yang barangkali untuk kita. Jadi kalau kita ni kaki drama ke apa kan, macam-macam lah event terlanggar jatuh buku kan. Macam itulah. Tapi sebenarnya cara pertemuan jodoh tu juga sebahagian daripada rencana Allah Taala. So adalah pelbagai cara. Mungkin awal permulaan nak jumpa tu mungkin ternampak, ada yang ternampak dekat Mekah waktu tu naik ke umrah sama-sama. Teringat dulu. Bukan kod. Pas. Jadi mungkin ada yang pelbagai cara lah. Hari ni kita pasal jodoh kan. Cumanya yang kita nak tengok, Nabi sendiri ada ajar cara untuk kita membuat pilihan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan bahawa tidak akan kecewa orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang istisyarah, dan tidak akan miskin orang yang bersederhana. Maksudnya di sini, kalau kita ada kecenderungan hati kepada seorang, mungkin boleh jadi dia jodoh kita. Tapi bagaimana kita nak pastikan pula? Tengok dulu latar belakang dia, ada beberapa faktor. Keturunan dia, ya, kecantikan dia, kemudian dia punya agama je.
Maka yang paling kita lihat adalah dari sudut akhlak dan agama. Kalau rasa padan dah dengan kita tu, apa sekepalanya boleh masuknya orang kata kan, ya. Jadi kita istikharah untuk mendapatkan ketentuan jawapan. Tapi kadang-kadang orang ingat istikharah ni akan hadir dalam mimpi perkawan putih. Ya, di istikharah tidur malam Jalan dia kata, di tepi pantai. jalan tepi pantai ya. Tiba-tiba Malaysia ada salji dalam mimpi kan. Dia tidak semestinya jawapan istikharah melalui mimpi. Okey. Jadi macam mana jawapan dia? Mana yang Allah lapangkan dada kita ke arahnya. Lepas istikharah tu kita rasa tenang. Nak buat keputusan yang ni kita rasa okey, dilapangkan, dimudahkan urusan. So itu boleh jadi jawapan kepada istikharah kita. Okey, Ustazah, tadi Ustazah kata pasal istikharah. Ada lagi satu perkataan tu. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan tu? Istisyarah. Okey, Tidak istisyarah. akan kecewa orang istisyarah, tak menyesal ya. Okey. Istisyarah ni merupakan perbincangan. Okey. Misal kata dia dah adalah seorang pilihan. Dia minta pendapat orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman ya. Dia minta pendapat kawan kepada orang tu, dia ni macam mana, okey ke? Dia merisik khabar dan dia berbincang, jadi dia akan dapat pelbagai pandangan. Cuma hati-hati janganlah sampai mengumpat. Kalau dah tahu perkara buruk, jangan kata ceritalah lagi. Seronok pula dengar ni. Jadi buka aib. Reject dia nak tolak tu satu hal dah. Sebelum dia tolak pilihan tu, dia nak tahu aib. Itu tak payahlah. Kiranya kita mengambil pendapat mak macam mana, pendapat ayah macam mana. Itu juga penting dalam kita membuat keputusan bab jodoh ni. Okey, bercakap soal jodoh dia, adakah jodoh itu hanya terbatu apabila seseorang itu duduk bersama kita sehingga ke akhir hayat kita, ataupun sebab ada yang menganggap bahawasanya bila kita bercerai itu alasan itu bukan jodoh kita. Adakah pemahaman jodoh itu ada dia punya fasa-fasa tempoh dia? Baik, yang berkaitan dengan tempoh jodoh juga bukan dalam ilmu kita. Dan boleh jadi tempoh perkahwinan itu yang orang panggil jodoh setakat sini sahaja. Boleh jadi. Cumanya bagaimana cara dia nak bubarkan perkahwinan, itu yang perlu dilihat supaya dia harmoni dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh jadilah jodoh terhenti setakat sini saja dan tidak sampai til jannah. Macam tu. Hashtag til jannah tu hilang di tengah jalan. Di tengah jalan. Tapi pernah merasa kemanisan juga. Alhamdulillah. Betul. Pernah mewarnai hidup. Pernah mewarnai benar-benar kita daripada saya masih lagi berjumpa. Kan? Okey. Bercakap soal jodoh ini juga, saya nak memahami tentang tanda-tanda awal yang mungkin kita dalam keadaan kita sudah bertemu jodoh yang barangkali mungkin tadi sebut kemudahan dan dilapangkan dan sebagainya. Tapi bila cakap soal jodoh ini, kadang-kadang kita ni ada setengah orang bercinta itu bukan yang lama kan. Tiba-tiba kita tengah jalan 5, 6, 7 tahun tidak ke jenjang, tidak dihalalkan. Maka dalam konteks ini, untuk kita memahami soal jodoh itu, tanda-tanda awal yang perlu untuk difahami jelas oleh pihak-pihak yang terlibat. Adakah ianya mempunyai perbezaan antara lelaki dan perempuan, ataupun sebenarnya kebiasaannya tanda-tanda itu lebih kurang sama saja? Baik, kebiasaannya kalau kita nak mengenal pasti seseorang, kriteria yang sesuai untuk dijadikan jodoh kita. Antaranya, pertama kita kena lihat dari sudut sekufu pun boleh tengok. Maksudnya corak pemikiran. Sekufu ni bukan sahaja tahap keuangan ataupun status sosial, tapi juga kepada tahap pemikiran. Kita selesa dengan dia, kita rasa kita boleh hidup dengan dia, yang bersefahaman. Jadi itu juga boleh dijadikan salah satu indikator bahawa dia jodoh kita. Dan kita tak akan boleh tahu sampailah tangan Tok Kadi digoncang. Jadi sebab itu sepanjang jalan kita menjaga, tak tahu kita jaga ni jodoh orang ke jodoh kita. Jangan buat perkara boleh bawa pendosa. Maksudnya kejagalah perhubungan baik-baik dan hanya buat perkara yang suami isteri halal buat ketika sudah bernikah. Jadi dia akan mengelakkan isu di kemudian hari. Minta maaf, kadang-kadang ada orang bercinta bagai nak rak, rupanya dia bercinta dengan jodoh orang lain. Kemudian bila dia berkahwin, menjaga orang lain. Menjaga jodoh orang lain. Bila dia berkahwin, akan ada isu di kemudian hari. Jadi sebab itu kita tidak akan tahu dengan sebetulnya. Sampailah kita betul-betul berkahwin dengan si dia, tapi sementara menuju ke jenjang pelamin ataupun ke menggoncang tangan Tok Kadi, kita bercinta dengan cara yang Allah redha kepada kita. 5-6 tahun tak boleh sebenarnya. Jangan buat dah lepas ni. Okey. Call sekali setahun je. Ustaz, selamat raya. Okey. Ustazah, kalau kita lihat, kalau yang lelaki ni, kalau dia beria mencari jodoh tu normal. Tapi kalau saya yang beria, saya yang tulis surat, saya yang good morning, nanti orang kata saya perigi cari timba pula. So konsep macam mana ni kita nak sesuaikan dalam keadaan Islam mengikut peredaran zaman? Baik, pergi mencari timba ni merujuk kepada benda yang tidak biasa berlaku lah, kurang normal. Tetapi benda tu harus, maksudnya halal je kita buat. Misal kata
keinginan untuk memulakan hubungan tu datang daripada perempuan. Tetapi cara dia mestilah memelihara kehormatan dia. Misal kata seperti Nabi SAW, ramai orang bagi contoh tentang bagaimana isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an yang mula-mula mencetuskan usaha untuk perkahwinan tersebut. Tetapi bila ada yang merisik kepada Nabi dan Nabi SAW juga cenderung kepada Khadijah, maksudnya memang sudah ada lah juga spark ataupun percikan itu ya. Tapi dilakukan dengan cara terhormat, gunakan orang tengah. Bukan orang ketiga, orang tengah. Gunakan orang itu lain tu. Beza. Jadi orang tengah tu, maksudnya selepas itu Nabi dan keluarga dia bawa rombongan pinang Sayyidatina Khadijah. Maksudnya cara itu still memelihara maruah perempuan dan memelihara adat kebiasaan. Kena raikan adat kebiasaan di mana lelaki yang bawa rombongan meminang perempuan. Keluarga lelaki yang datang nak menyarungkan cincin. Jadi boleh saja permulaan usaha datang daripada perempuan. Tapi kalau tidak macam perempuan yang pinang lelaki boleh ke ataupun tidak dibenarkan dalam Islam ke atau dia sebenarnya tidak ada istilah perempuan meminang lelaki. Okey. Sebenarnya faham. Kebiasaannya ikut adat semasa perempuan biasanya keinginan itu mesti datang daripada keinginan boleh datang daripada perempuan atau lelaki. Tapi proses peminangan itu daripada lelaki. Okey, baik. Bercakap soal jodoh ini, saya tertarik apabila kita melihat adakah jodoh ini bersifat singular. Seorang saja, satu saja. Kerana masih lagi kita fahamkan Islam tidak mengharamkan poligami itu. Ya, betul. Jadi bila seorang lelaki hampir memaklumkan kepada isteri pertama bahawa dia sudah berjumpa jodoh lagi, adakah jodoh ini sendiri konsepnya begitu luas, tidak hanya terpatok kepada satu individu sahaja? Dia boleh jadi macam tu. Sebagaimana jodoh seseorang itu dalam sepanjang hidup dia mungkin bukan satu jodoh, sama macam perempuan juga. Mungkin ada sesuatu berlaku kepada suami dia berjumpa jodoh lain selepas itu. Jadi persoalan jodoh ni boleh jadi jodoh seseorang itu lebih daripada seorang. Dan macam yang saya katakan tadi, kita tak akan pernah tahu sampailah pernikahan itu betul-betul terjadi. Dan jodoh ini juga boleh menjadi ujian dan cubaan untuk kita semua. Jadi boleh jadilah jodoh kita lebih daripada satu. Ustazah dah cakap kan jodoh boleh jadi ujian dan juga dugaan. Mungkin Ustazah boleh perjelaskan tentang konsep jodoh sebagai satu dugaan dan juga ni. Baik, sebenarnya jodoh ni sebelum berkahwin dia cubaan. Selepas berkahwin pun dia cubaan juga. Jadi untuk orang yang mungkin bila saya tunjuk poster ni kepada rakan-rakan, mereka kata yang masih bujang ni kan, mereka kata nak kena tengok ni, mungkin ada yang bimbang dengan jodoh. Jadi jodoh ni sebelum dia sampai dia menjadi ujian, dari sudut kita tertanya-tanya, bahkan mungkin menghadapi tohmahan masyarakat, sangkaan buruk masyarakat, kau ni tak pandai cari jodoh ke, tak ada orang nak ke. Benda ni berlaku dalam masyarakat dan kita kena akui, tetapi kita kena ingat juga ia merupakan ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dan perkahwinan bukanlah segala-galanya. Dan perkahwinan juga merupakan salah satu cara untuk kita dapat banyak amalan dalam berkahwin. Tapi kalau orang tidak berkahwin, kita tak boleh kata dia kurang amal, tak boleh kata rugilah kau. Ingat dia tak nak, dia nak sebenarnya. Jadi sebelum kahwin dia ujian. Selepas kahwin boleh jadi ada pergolakan dalam rumah tangga. Maka jodoh itu juga merupakan satu ujian selepas berkahwin. Okey, baik. Soal jodoh ini juga saya lihat daripada perspektif Islam sendiri. Adakah Islam membuat satu tuntutan untuk kita mencari-cari jodoh ataupun hanya chill and steady tunggu jodoh datang kepada kita? Soal tuntutan daripada perspektif Islam itu sendiri, adakah ianya dituntut? Ya, Nabi SAW sendiri, baginda menggalakkan kita agar mencari jodoh yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Macam yang saya sebutkan tadi, kita kena berusaha mencari jodoh dan berusaha mencari jodoh yang baik. Banyak hadis Nabi berkaitan. Misal kata, kalau datang seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Maksudnya di sini memang ada tuntutan untuk kita berusaha mencari jodoh dengan kriteria-kriteria yang baik. Jadi sebab itu jodoh ini perlu diusahakan. Bukan sahaja ditunggu, usaha dengan pelbagai cara. Ada yang melalui social media pun ada. Ada yang dia berdoa banyak-banyak, dia segan kalau macam perempuan, tapi dia doa banyak-banyak, dia memperbaikkan diri dia. Itu juga sebahagian daripada usaha. Okey, Ustazah, bercakap tentang kriteria tu, kita dah faham bahawa kita ada kriteria yang tertentu dan sebagainya. Namun kita nak tahu juga kalau restu ibu dan ayah itu juga merupakan satu kriteria dalam memilih jodoh. Ya, sebenarnya bila bercakap tentang soal ibu dan ayah,
kalau ibu dan ayah tersebut memang orang yang mempunyai pertimbangan yang betul. Okey. Kiranya dia adil lah dalam menilai pasangan tersebut kan, dan dia bagi pendapat yang betul. Maksudnya kalau dia kata tak payahlah, mak tengok budak ni tak berapa elok semua kan, dan memang betul pendapat mak dia bagi pendapat dengan adil, maka anak tu kena ikutlah pendapat mak dia. Di situ ada redha ibu dan ayah yang penting dalam rumah tangga. Tapi misal kata sebab ibu ayah juga manusia biasa, kalaulah pendapat ibu ayah tersebut tidak adil, maksudnya sebenarnya okey je orang tu, baik je, tapi sebab apa? Dendam kesumat nenek moyang dulu-dulu. Macam dalam cerita dia kata tak sesuai lah macam ni kan, dulu family dia macam itu, tapi pertimbangan yang tak adil lah, tak ada asas. Maka kita boleh cari jalan untuk bincang lagi dan harmonikan lah antara pendapat ibu ayah, pilihan mereka dan calon yang kita bawa. Begitu juga saya nak sentuh sikit, kalau seorang lelaki dia sudah menikah dengan seorang perempuan, kemudian misal kata ada pergeseran antara isteri dengan ibu dia, mungkin yang salah di bahagian ibu dia. Ibu kata kau ceraikanlah, tapi isteri dia baik saja. Suami tu kena ambil tindakan untuk menyelamatkan perkahwinan dia. Dia kena mula-mula direnggangkan dulu isteri dan ibu dia, sebab kalau berjumpa asyik cetuskan pergaduhan. Dan suami tu kena bijak menjaga kedua-duanya, menjaga ibu dan isteri, dan tidaklah semua arahan ibu ayah perlu dituruti, iaitu arahan yang zalim ataupun arahan yang haram tak boleh dituruti. Tapi kalau ibu ayah bagi pendapat yang adil tentang pasangan, dia tak suka, tak setuju sebab alasan munasabah, sebaiknya anak mengikutlah pendapat ibu ayah tersebut. Tapi kalau kita bagi situasi yang macam contohlah kan, Mak Dini suruh kahwin dengan Aisyah, tapi Dini tak nak nama Aisyah sebenar ni. ke bukan nama sebenar? Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Ya, kena cakap awal-awal. Okay. Tetapi Ashraf lebih suka kepada Siti Sarah. Kalau mak dia kata Ashraf kena kahwin dengan Aisyah, tak boleh kahwin dengan Siti Sarah, tapi Siti Sarah ni pilihan hati. So adakah ini sebenarnya macam menderhaka kepada pilihan pertumbuhan antara jodoh dan juga restu ni? Ya, itulah kalau ikut asas terbaik mungkin kita mendengar cakap ibu kita. Tapi sekali lagi, kalau memang ada kita dibangi tidak sekufu ke dengan pilihan mak ayah kita, maka kita boleh membuat pilihan sendiri, tetapi pada masa yang sama kena jernihkan hubungan dengan ibu. Bukanlah kata mesti kena paksa, kemudian akan berlaku kemudian hari masalah dalam perkahwinan. Itu juga tidak bagus. Jadi dia boleh memilih pilihan dia yang baik lah, asalkan pilihan dia itu baik, ya, dan bagus, dan pada masa yang sama dia kena cuba damaikan dan pujuk ibunya juga. Lepas ni bolehlah Dini Ashraf menikahi Siti Sarah. Dia suka cari nama Siti Sarah. Lepas penuh di Instagram saya dengan nama Siti Sarah. Ustazah, saya nak tanya juga berkaitan tentang kriteria. Tadi kita dah sebut bagaimana kriteria dalam kita memilih jodoh itu. Tetapi bila kita mengajak usia dan kita berada dalam lingkungan yang berbeza, kenalan yang berbeza, makin lama makin kita ini in demand. Maksudnya kita memilih terlalu banyak kriteria yang kita letakkan. Jadi dalam konteks ini, adakah wajar kita meletakkan suatu kriteria yang barangkali mungkin banyak kan. Kalau dulu checklist ni 5. Bila naik tahun depan checklist kita dia 6. Sedap lagi naik usia lagi banyak checklist. Adakah itu cara yang betul ataupun ianya dianggap berlebih-lebihan dalam kita memilih mencari jodoh? Baik, kena tengok pecahan kriteria itu juga. Jadi kalau kriteria itu pemilihannya apa? Sebab yang Nabi bagi tahu ada 4 perkara. Kalau lelaki milih perempuan lah ya, kecantikannya, keturunannya, hartanya dan agama. Agama itu termasuklah akhlak dia, kebaikan dia kan. Maka pilih beragama, kamu akan beruntung. Jadi kena tengok kriteria tu. Kalau dalam bab agama, that means maksudnya ialah akhlak dia, peribadi dia, itu tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau daripada aspek yang selain daripada itu, di mana dia telah menyebabkan kita susah mencari calon, ya. Misal kata mesti nak yang, kalau perempuan mesti nak yang dah ada rumah, yang dah ada kereta 2, saya 1 dia 1. Ya, misal kata itu dah berlebih-lebih lah. Sebab tanpa itu pun, asalkan suami itu bertanggungjawab, lelaki itu bertanggungjawab, dia masih boleh jalankan tanggungjawab sebagai suami. Tapi kalau syarat itu melanggar prinsip sekufu dalam pasangan itu, saya kira kriteria itu juga perlu diambil kira kan. Betul. Kriteria itu melihat sejelas-jelasnya juga kepada tahap pendidikan pun sama. Sebab kita tak nak berlaku masalah di kemudian hari. Betul. Sebab itu Nabi pernah juga menghalang seorang ayah daripada memaksa anaknya kahwin kerana anak dia tak nak. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, kerana dibimbangi anak tu sedar dia tak sekufu dengan lelaki tersebut, ya, dengan pasangan tersebut, tapi ayah dipaksa, dibimbangi akan berlaku masalah di kemudian hari. Jadi tidak ada istilah
mesti memaksa anak mengikut pilihan. Okey Ustazah, kita dah cerita pasal jodoh dan sebagainya. Kalaulah sudah berjabat tangan dengan Tok Kadi dan sebagainya, menjalani perkahwinan itu dan sebagainya, tiba-tiba ada masalah sekufu dan sebagainya. Cara yang terbaik kita nak selesaikan apa? Baik, pertama, kalau berlaku masalah dalam rumah tangga, sebaiknya selesaikan di peringkat dalaman dulu. Sebab itu peranan lelaki, Ashraf, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki tu dia pemimpin dan dia yang bertanggungjawab dalam perkahwinan. Jadi tanggungjawab dia tu bukan sekadar memberi makan, minum ataupun nafkah-nafkah dan sudut asas, tetapi dari sudut bagaimana dia nak mengawal situasi. Bagaimana dia nak menyelesaikan konflik. Macam ketua, kita kalau ada masalah kita tanya siapa? Tanya ketua jabatan. Kita rujuk kepada ketua. Begitulah peranan suami. Jadi sebab itu diselesaikan dulu dalam rumah tangga itu sendiri. Antara suami dan isteri. Antara suami dan isteri. Kalau perlu masa, perlu masa, lepas tu baru bincang balik. Macam itulah pertama. Yang kedua, pergi mengadu kepada jabatan yang sepatutnya. Seperti pergi pejabat agama, dapatkan kaunseling terlebih dahulu. Oh, tak perlu libatkan ibu bapa di kedua-dua pihak terpulang. Kalau dia nak libatkan ibu bapa, lebih selesa dengan ibu bapa, dan ibu bapa ada kapasiti untuk menasihati. Yang penting ada kapasiti tu juga. Kalau tu boleh silakan ibu bapa dulu dalam keluarga sendiri dulu. Lepas tu dia boleh pergi ke jabatan agama. Tapi misal kata kalau dah dimaklumi, mungkin ibu bapa pun sama tak berapa suka perkahwinan tu kan, ada bias, yang suka ada bias, ada sedikit prejudgement ke apa, maka dia boleh pergi ke pihak lain yang boleh membantu dalam mengelokkan rumah tangga tersebut. Dan minta maaf sebut, isteri-isteri jangan mengadu kepada lelaki-lelaki lain. Suami-suami juga jangan cari isteri-isteri orang lain ataupun wanita-wanita luar untuk mengadu masalah rumah tangga, kerana akan banyak kerosakan yang berlaku. Take note, ini satu perkara yang sangat penting. Saya tanya, ada lagi tak blok lepas ni? Sebab banyak lagi nak tanya. Penerbit boleh bagi lagi ke? Tak ada lagi dah? Habis dah? Kita teruskan je. Alamak, sayang sikit. Cuma ringkas saya nak tanya, ringkas sebelum kita nak ke musyawarah. Singkat saja. Adakah Islam membenarkan kita berputus asa dalam mencari jodoh? Baik, persoalan jodoh dan persoalan apa pun dalam hidup, Islam tidak membenarkan kita putus asa. Cumanya kita kena sesuaikan usaha dengan kemampuan kita. Okey, jelas. Terima kasih banyak-banyak. Kita kurang macam tak jumpa, padahal kita dah hanidah kan. Okey, terima kasih banyak. Ini jelas satu kupasan cukup menarik, walaupun memang tak cukup kan masa cakap jodoh ni. Terima kasih kepada Ustazah Nur Adibah Rozain yang merupakan seorang pendakwah bebas dalam mencerah soal ini. Sebab ini kita saksikan pula satu VT. Betul, ini VT daripada koresponden kami ataupun wartawan kami di Bernama Melaka. Jom kita saksikan. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikro atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi program penjana kerjaya 2.0 melibatkan RM267,400. Mengikut pertuduhan pertama sehingga ketiga, Muhammad Azmi Maksah, 55 tahun, selaku pemilik DRAZZ Global Resources dengan niat memperdayakan Perkeso Melaka, mengemukakan 3 nama individu berbeza dalam borang pengesahan pekerja yang bukan kaki tangan syarikat berkenaan untuk menuntut insentif di bawah program penjana kerjaya 2.0 berjumlah RM13,200. Kesemua kesalahan itu dilakukan di pejabat DRAZZ Global Resources, Kompleks Perniagaan Limbongan, Melaka Tengah pada 5 Jun tahun 2021. Dia dituduh mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai sewa fan atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi. Bagi pertuduhan keempat sehingga ke-9, Muhammad Azmi didakwa dengan cara tidak jujur menyalahgunakan harta milik Perkeso untuk diri sendiri, melibatkan wang berjumlah RM254,200 yang merupakan wang bantuan penjana kerjaya 2.0. Kesemua kesalahan itu dilakukan di Maybank Cawangan Melaka Raya, Taman Melaka Jaya, Melaka Tengah pada 3 Ogos 2021 hingga 24 Februari 2022. Muhammad Azmi didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang dari 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun dan dengan sebatan dan denda. Timbalan Pendakwa Raya SPRM Irwan Shah Muhammad Azmi mencadangkan jaminan sebanyak RM50,000 dengan seorang penjamin. Pasport diserahkan kepada mahkamah dan tertuduh perlu melapor diri di pejabat SPRM Melaka sekali sebulan. Peguam Azrul Zulkifli Stok yang mewakili Muhammad Azmi merayu jaminan RM30,000 dengan alasan anak guamnya menanggung isteri, menantu dan 4 cucu. Hakim Elizabeth Payawan membenarkan tertuduh diikat jamin RM40,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan dikemukakan
Timbalan Pendakwa Raya. Kes disebut semula pada 10 Mac ini. Okey, jom kita berteater pula. Tadi dah cerita jodoh. Kita ni duduklah galak je petang Jumaat ni. Tak boleh dengan dia, gelak dia tadi. Okey, kali ini kita bercakap soal teater musikal Sewang. Kita nak mengangkat naskah cerita rakyat orang asli yang dipentaskan dalam bentuk satu teater hiburan tetapi mempunyai pengisian yang sangat-sangat berguna kepada masyarakat kita dan individu yang menjadi tulang belakangnya bersama dengan kita ketika ini, iaitu Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Negeri Universiti Melaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jodoh dah? Dah ada. Sempat lagi. Sempat. Okey, kita nak tahu juga secara ringkas kenapa doktor sebenarnya terlibat dalam aktiviti ini ataupun orang kata memacu aktiviti ini katanya dah 12 tahun. Lepas tu kenapa memilih naskah cerita rakyat untuk kanak-kanak orang asli ini untuk dipentaskan sebagai teater musikal Sewang? Okey. Pertamanya mungkin agak menarik kalau kita ceritakan hari ini bila kita cerita tentang cerita rakyat. Anak-anak hari ini mungkin sudah rasa agak janggal kenapa nak bercerita, dan itu adalah cerita dongeng. Dan ada kalanya naskah-naskah cerita-cerita rakyat ini biasanya dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku atau disampaikan melalui cerita lisan. Khususnya cerita-cerita rakyat orang asli ini disampaikan secara lisan, dan ada kalanya jika kita nak sampaikan semula sebagai penglipur lara dalam keadaan bercerita sahaja, dia tak menarik minat. Malahan kita lihat hari ini pun cerita Cinderella misalnya telah diolah semula dalam bentuk baru. Jadi kenapa tidak cerita-cerita rakyat ini yang ada dalam masyarakat Malaysia ini, khususnya orang asli yang agak janggal, kita tak pernah dengar beberapa cerita-cerita rakyat yang ada, kita tak pernah tahu. Tetapi kenapa tidak kita angkat dia dalam satu bentuk yang baru. Jadi inilah hasil bermulanya cerita tersebut. Okey, pastinya ia membawa kepada satu keistimewaan. Dan apakah keistimewaan dalam naskah-naskah ini? Okey, dalam naskah-naskah cerita rakyat orang asli ini, kita seringkali mengetepikannya sebab apa? Kita merasakannya ia satu dongengan. Sebenarnya dalam setiap cerita-cerita yang disampaikan atau yang diolah secara lisan ini, di dalamnya tersembunyi cerita-cerita seperti adab, pantang larangnya dan apa yang disampaikan. Dan melalui cerita ini juga sebenarnya dia memupuk perpaduan atau kesatuan dan juga budaya dalam masyarakat itu sendiri. Jadi cerita ini sepatutnya kita angkat semula supaya kita dapat membentuk perwatakan dan kita lebih mengenali masyarakat orang asli itu sendiri, khususnya kanak-kanak. Doktor, kalau kita lihat maksud Sewang itu sendiri adalah ritual perubatan, terutamanya bagi masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia yang menggunakan alat muzik dan sebagainya. Namun kita cuba memahami konsep bagaimana bermulanya idea ini daripada konsep ritual itu sendiri masuk dalam elemen tarian Sewang, lepas tu tambah muzik, tambah pula dengan cerita rakyat ni. Macam mana bermula tercetusnya idea ni? Alhamdulillah, dia bermulanya cerita ini adalah daripada hasil research saya sebenarnya homeschooling orang asli. Okey, dan alhamdulillah kita mendapat sokongan penuh daripada ADFAS, Yayasan Hasanah, dengan rakan-rakan sinergi Kementerian Pendidikan Malaysia, IPG Kampus, Tengkuan Nampuan, LIPIS, USIM, Universiti Melaya sendiri, dan Persatuan Kurikulum Malaysia telah mengolahnya sebagai satu bentuk pendidikan yang kita merasakan bahawa dalam tarian Sewang itu sendiri dia bukan bersifat ritual. Masyarakat kadang-kadang merasakan agak takut dengan pakaiannya, terutamanya kalau kita lihat kepada yang kita dapat kumpulkan 7 negeri misalnya, ada sekolah murid orang asli di mana mereka menghantar wakil untuk mempersembahkan tarian Sewang tersebut. Tetapi kalau Sungai Judah misalnya, dia membawa satu busana dengan topengnya, dengan aksesori pakaiannya, dengan tenunan anyamannya, sebenarnya cantik. Tapi kita yang tidak biasa ini, kita rasa takut. Kita rasakan ini ritual yang dia datang macam mentera ke apa. Tidak. Sebenarnya dalam Sewang itu sendiri dia terdiri daripada, ada kalanya ianya lebih kepada perubatan. Tetapi apa yang kita bawakan ini adalah Sewang hiburan, di mana dia menyampaikan mesej berbentuk hiburan, pesanan, nasihat. Dan itulah yang kita adunkannya supaya kita dapat membentuk satu kurikulum baru. Khususnya dalam masyarakat madani hari ini kita banyak bercerita, kenapa tidak kita mengangkat elemen tersebut
tersebut sebagai satu bentuk yang ada dalam masyarakat yang boleh dihormati, dan semua kena faham bahawa ini perlu dihormati, dan mereka juga menggunakannya sebagai satu alat keharmonian. Bagaimana saling menghormati, supaya mempercayai, dan menariknya salah satu daripada yang dipersembahkan ini, contohnya daripada SK Pos POI Kuala Kangsar Perak, dia menyembahkan satu bentuk elemen di mana satu legenda Medang, di mana dia menunjukkan masyarakat orang asli dan juga masyarakat Melayu, yang mana mereka hidup kampung bersebelahan. Dan dua sahabat ini berkawan, tetapi mereka tidak mengenali bahawa adanya pantang larang. Jadi dari situ legenda ini mengangkat bahawa kita perlu saling menghormati. Rasa hormat dia penting. Kerana apa? Daripada hormat itulah maka wujudnya keharmonian. Jadi ini yang dipersembahkan. Dan doktor, kalau kita lihat apa yang tertera di kaca televisyen pada ketika ini agak berbeza daripada apa yang selalu kita lihat mengenai orang asli. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit tentang yang itu. Okey, kalau kita lihat tadi persembahan yang dipamerkan tadi itu agak menarik, kerana sudah ada unsur-unsur Melayu diadaptasikan. Malahan yang beberapa kumpulan yang mempersembahkannya sudah mula untuk mengangkat satu elemen Melayu yang mana sudah diterima oleh masyarakat orang asli itu sendiri. Dan pada masa yang sama juga mereka mempersembahkannya dalam bentuk sewang. Jadi diselang-selikan dalam bentuk sewang. Contoh yang paling yang menang sebagai Johan itu adalah SK Pos POI daripada Kuala Kangsar. Dia mengadunkan antara joget dengan sewang. Jadi dengan lagunya sewang, tetapi rentak tarinya itu diadunkan, koreografi dia itu dengan sewang, dan penceritaan tentang sahabat baik orang asli dengan orang Melayu. Tapi orang Melayu ini lupa pantang larang orang asli, menyebabkan mereka berkawan baik, tetapi akhirnya timbul musibah yang perlu mereka berpisah sebagai seorang kawan kerana tidak menghormati rakan yang lain. Jadi ini mesej yang ingin disampaikan dalam legenda Medang tadi. Banyak lagi cerita-cerita yang dipamerkan, ada 7 cerita semuanya. Okey, ini sesuatu yang sangat menarik. Saya menggambarkan betapa tinggi nilai estetika dan juga penghargaan cuba letakkan dalam cerita ini. Dan bila kita bercakap soal isu orang asli dan juga masyarakat orang asli dan juga isu pendidikan negara, kita seringkali dimaklum bahawasanya masyarakat orang asli sering keciciran soal pendidikan. Melalui teater yang telah dipamerkan ini, bagaimana ia cuba mengangkat elemen supaya soal pendidikan itu juga ianya tidak bersifat eksklusif tetapi bersifat inklusif. Okey, daripada ini yang dikatakan, kita banyak membicarakan lebih 6 dekad, 60 tahun lebih. Kita sering berbagai research ataupun kajian dijalankan tentang keciciran pendidikan. Tetapi apa yang berlaku adalah daripada masalahnya kita tidak mengenali masyarakat itu sendiri. Jadi daripada teater ini sebenarnya kita cuba untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum di mana ini adalah nilai dalam masyarakat tersebut yang perlu kita terima, dan daripada penerimaan tersebut dia akan meningkatkan jati diri anak-anak orang asli itu sendiri. Dan kalau kita bercakap tentang pendidikan itu sendiri kan, konsep homeschooling, keciciran pelajaran, dan juga ini kita nak tahu juga bentuk pendidikan karamah insaniah ini. Mungkin doktor boleh ulas sedikit tentang bagaimana cerita sewang dan cerita rakyat orang asli ini dan sewang dalam memanifestasi akal budi mereka. Okey, dari sini yang kita mendapat sokongan penuh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pementasan teater ini bersama dengan Yayasan Hasanah tadi. Kita mengangkat satu nilai pendidikan akhlak, kepribadian atau kemuliaan. Setiap masyarakat itu, khususnya orang asli ini, mereka ada nilai-nilai kemuliaan yang mana gaya keibubapaannya berbeza dengan gaya kebapaan saya. Jadi kenapa tidak kita menerima pakai gaya keibubapaannya itu sebagai salah satu daripada proses pendidikan anak-anak orang asli itu sendiri. Kerana daripada situlah maka akan terbentuknya kepribadian masyarakat itu sendiri. Kita tidak boleh mengubah masyarakat orang asli atau anak-anak orang asli ini untuk menjadi anak-anak Melayu. Sedangkan mereka diasuh, dilatih dalam persekitaran masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi itulah tujuan utama pementasan teater ini adalah untuk memberi maklum kepada masyarakat umum, inilah kami.
inilah kami. Misalnya yang dipersembahkan di sini, dia menunjukkan bahawa ini nilai mereka, ini kebanggaan mereka. Kenapa tidak diangkat sebagai salah satu bentuk pendidikan akhlak, pendidikan yang boleh membentuk jati diri anak itu sendiri. Dan tertarik tengok ni telatar anak-anak kecil kita ni kan, semua soal berbakat lah. Ya. Mereka sangat menghayati dengan persembahan mereka lakukan. Dan bercakap tentang anak-anak ini, mungkin nak kongsikan sikit lah kan, mereka ni dalam proses mereka menghasilkan atau memasukkan pertandingan seperti ini, bagaimana perjalanan journey mereka ke arah itu. Adakah mereka ni memang sangat teruja untuk mempersembahkan karya-karya ini dan sebagainya? Nak tahu juga ada stage fright tak? Sebab inilah yang kita bawakan sebenarnya. Saya beberapa kali untuk mencadangkan supaya saya membawakan anak-anak orang asli ini ke Universiti Melaya. Satu pengalaman baru untuk mereka tidur, bangun di Universiti Melaya, berlatih dan mempersembahkan kepada semua di situ. Di Universiti Melaya, pelajar-pelajar dan sekolah-sekolah sekitarnya mengambil bahagian untuk bersama sebagai penonton dan menyertainya. Jadi di sini kita merasakan dapat melihat bahawa anak-anak ini berbangga. Anak-anak orang asli ini rasa bangga berada di pentas dan dipertontonkan kebudayaan dia. Ini yang saya kongsikan pengalamannya dan mereka menyatakan bahawa selepas ni boleh tak nak datang lagi. Dia merasakan bahawa keseronokan untuk berada di luar daripada kelompoknya sendiri untuk mempersembahkan tariannya, dan dia mendapati bahawa tariannya juga dibanggakan oleh masyarakat yang lain. Jadi ini yang kita cuba bawakan. Dan terima kasih kepada guru-guru yang terlibat di 7 sekolah ini yang bertungkus lumus untuk merealisasikan teater ini. Agak sukar dalam masa yang cetek untuk melatih anak-anak kecil ini tapi berjaya berteater. Alhamdulillah. Dah nampak profesional, dah boleh buat pendasaran Istana Budaya selepas ini, insya-Allah. Baik, ini satu percintaan cukup menarik. Kita harapkan ada lagi Sabatoh jadikan sebagai acara tahunan, dan kita harapkan juga bukan sahaja sekat 7 tadi, kita besarkan lagi skop itu, tingkatkan lagi pilihan. Mungkin lepas ni sekolah-sekolah biasa yang tidak ada basikal tapi mereka belajar untuk mempersembahkan budaya murah asli ini. Ada salah satu idea mungkin boleh dilakukan pada tahun depan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Azri Abdul Rahman atas perkongsian teater musikal Sewang dalam soal mengangkat naskah cerita rakyat orang asli. Hari ini dah hari Jumaat, esok Sabtu kita. Kalau Sabtu bagi mereka yang barangkali tidak ada buat apa-apa dan tidak lagi berjumpa jodoh, bolehlah diusahakan. Masih lagi mencuba, tapi tak apa. Itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk apa khabar Malaysia dan bersempena dengan hari Jumaat ini, jangan lupa untuk melakukan perkara sunat untuk hari Jumaat ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah ada jodoh, jangan cari lagi. Okey. Selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Okey. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.